السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini hikmah yang keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Zarruq rahimahullah ta'ala berkata, matlamat dengan semuanya adalah untuk menzahirkan sifat sentiasa berhajat kepada Allah Rabb al-Alamin, kerana ia menyebabkan memperolehi banyak faedah seperti yang diterangkannya. Wurudul faqat a'yadul muridin, kedatangan ujian dan tribulasi sebagai perayaan oleh ahli tasawuf. Sebahagian daripada arifin berkata mafhumnya. Mereka berkata, esok hari raya apa pakaianmu? Jawabku, pakaian sampai betis, kasihnya seteguk, fakir dan sabar keduanya pakaianku di bawahnya. Hati melihat jinaknya segala perayaan dan himpunan, lebih layak pakaianmu bertemu kekasih dengannya. Hari ziarah menziarahi dalam pakaian yang dicabut, maka bagiku seperti takziah jika hilangmu hai cita-citaku, dan hari raya bukanmu bagiku tempat lihat dan dengar. Sebahagian awliya tasawuf mengelilingi Kaabah sambil bernasyid, berpakaian dengan syamlah seperti mana kamu lihat, dan anak perempuanku menangis seperti kamu lihat, dan isteriku telanjang seperti mana kamu lihat. Hai yang melihat dengan kami dan dia tidak dilihat, hai yang lihat apa yang terjadi denganku, adakah kamu lihat? Hai yang lihat apa yang kami lalui, adakah kamu lihat? Seterusnya dikatakan, kemudian sebahagian daripada mereka mendengar lalu mengambil keperluan dan dibahagikan kepadanya. Kemudian katanya, jauhkan kamu daripadaku, kalaulah bersamaku sesuatu, mana mungkin menetapkan aku untuk berkata seperti itu. Intinya dia bergantung pada Allah. Pengarang menyebut di dalam kitab At-Tanwir, pada segala bala dan ujian termasuk daripada segala rahsia kelembutan yang tak dipahaminya kecuali mereka yang mempunyai mata hati. Tidakkah kamu lihat bahawa segala bala boleh memadamkan nafsu, menghilangkan serta menghairankannya daripada menuntut segala habuan, dan ia berlaku beserta bala dan adanya perasaan lemah dan hina, beserta kehinaan akan ada pertolongan. Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi rahimahullah berkata, siapa yang hendak mencapai kemuliaan dengan sebenarnya, hendaklah dia memilih 7 perkara di atas 7. Mereka memilihnya sehingga sampai kepada kemuncak kebaikan. Mereka memilih kefakiran atas kekayaan, kelaparan atas kekenyangan, kerendahan atas ketinggian, kehinaan atas kemuliaan, tawadhu' atas takabur, duka cita atas kegembiraan, dan kematian atas kehidupan. Sesungguhnya telah terdahulu di sisi pengarang yang bermaksud, siapa sangka berpisah kasih sayangnya dari kadarnya yang demikian itu kerana kurang penglihatannya. Seorang pujangga berkata, hai orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau menyalahi ajarannya, menyalahi kekasih kami, tidak dibenarkan di sisi kami. Aku lihat engkau mengamalkan sebahagian syariatnya, sedang lainnya kau biar begitu sahaja sebagai penghinaan. Ketika Sa'id ibn al-Musayyib hampir mati, anak perempuannya menangis, tetapi Sa'id berusaha untuk menenangkan putrinya yang sedang menangis. Seraya berkata, wahai putriku, janganlah engkau menangisiku. Demi Allah, setiap kali azan dikumandangkan, sudah tentu aku berada dalam Masjid Nabawi untuk menunggu solat berjemaah, dan ini aku lakukan selama 40 tahun. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, seorang perawi hadis terkemuka dalam kutub As-Sittah, tak kala meninggal dunia dia berkata kepada anak perempuannya, janganlah engkau menangisi dan bersedih
Kerana aku akan meninggal dunia, demi Allah aku tak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama iman dalam salat berjemaah selama 60 tahun. Syekh Al-Buti rahimahullah berkata, dikehendaki perkataan faqat dalam hikmah ini ialah segala musibah yang terkena atasnya. Kesukaran bala yang menyebabkan manusia merasakan kerendahan, kehinaan, kemiskinan diri di hadapan Allah itu merupakan saat dan masa yang terbaik untuk mendapat belas kasihan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sejujurnya tak kala kita hidup ni, kita ada dua warna. Satu warna kenikmatan, kebahagiaan, kekayaan, kesenangan, kesihatan, kelebihan. Dan satu lagi warna kesusahan, kefakiran, kemiskinan, keletihan, kesakitan, kerumitan dan banyak tribulasi. Kita ambil satu hari kemuncak, kita dapat nikmat Allah yang banyak, dan satu hari kita dapat bala ataupun ujian tribulasi yang besar. Dua keadaan ini kita akan tengok kedudukan kita berbeza. Yang hak dapat nikmat banyak, kita akan dimasyghulkan dengan makhluk dan hati berkembang. Nilai yang ibadat adalah juz'i, kalau ada pun amat sedikit. Sedangkan ketika mana seorang itu dalam keadaan tribulasi yang amat sangat, boleh dikatakan hampir keseluruhan masanya diabdikan kepada Allah Rabbul Alamin. Dua keadaan berbeza, tuan-tuan. Dengan sebab itu, bila kita tengok keadaan macam ini, maka fahamlah kita. Orang-orang sufi tasawuf menganggap ujian tribulasi ini merupakan perayaan bagi mereka, kerana mereka dapat menempatkan diri mereka dalam suasana ketakwaan kepada Allah, berlainan ketika mana mereka ini meraih sejumlah nikmat-nikmat Allah Rabbul Alamin. Ambil contoh sudahlah, orang masuk pilihan raya, tahu sahaja menang pilihan raya tu, tak tidur malam. Kita tidur lama, tak tidur pasuk. Hak ni ucap tahniah, hak ni pagi esok mata merah juga, ni pula mulut kena senyum semua gini, lepas tu gini. Itu cara dia tu. Jadi bila keadaan macam itu, apa yang dia buat? Dia nak sembahyang ibadat, dia boleh buat, tapi juzu. Dia nak syukur sikit, boleh sujud syukur, boleh sembahyang 2 rakaat, lepas tu sibuk dengan ini. Tapi kawan ni satu lagi ni, dia begitu hebat dengan Tuhan. Itu bezanya. Kita dalam keadaan kesihatan yang baik, makan sedap, orang jamu dengan makanan yang sedap, seronok. Galiknya nak bangun 2 rakaat cuma payah. Tapi pada hari yang lain, kita dalam keadaan tribulasi, susah, bukan 2 rakaat kita sembahyang, hampir 2 rakaat, tak terasa. Sebab apa? Sebab pada masa itu harapan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh kerana itulah, sewajarnya kita tengok setiap perjalanan kita ini, biar kita dipahlakan Allah. Sama ada hak baik pun kita dipahlakan, sama ada ketika ditribulasi pun kita dipahlakan. Maka inilah sebaik-baik manusia, sebagaimana kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairul lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairul lah, wa laysa zalika illa lil mu'min. Pelik heran keadaan orang yang beriman, semua urusannya adalah baik, dan hal ini tak berlaku kecuali kepada orang yang beriman. Tak kala dia dikurniakan nikmat, maka dia bersyukur, alhamdulillah. Dia membelanjakan fi sabilillah, dia tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya untuk menolong kemaksiatan, apatah lagi membuat maksiat. Sebaliknya, apabila dia diuji dan ditribulasi, maka dia sabar, mulutnya tak lekang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika itu dua-dua baik bagi dia.
Inilah hebatnya mereka ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Buku ada di sana, ada buku, insya-Allah. Kelebihan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah ke benar. Daripada Abdurrahman bin Abi Laila, katanya Ka'ab bin Ujrah datang menemuiku dan berkata, adakah kamu mahu aku berikan satu hadiah kepadamu? Sesungguhnya Nabi SAW keluar bersama kami. Lantas kami berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami mengetahui bagaimana mengucap salam ke atasmu, kemudian bagaimana pula kami berselawat ke atasmu. Maka Nabi SAW mengajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nas ni tuan-tuan menunjukkan cara kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya kita puji orang tu dapat. Tapi kita puji Nabi, kita pun dapat. Kita selawat atas Nabi, Allah lempah ruahkan pada kita. Man salla alayya marra sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat atasku, ku tu maknanya Rasulullah, satu selawat Allah akan selawat atasnya. Atasnya penselawat tu dengan 10 selawat. Kalau atas Nabi pula sudah tentu dia kata sallallahu alayya asyra balik. Tapi tak. Artinya situasi kita selawat atas Nabi, maka anugerah kita pun besar. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kemuliaan yang cukup hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, daripada nas ni menunjukkan pada kita bahawa selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita ikut Nabi. Dan kalau kita nak tambah dalam bab-bab tertentu, kita tambah apa? Jadi kita tak perlu masuk dalam polemik yang amat kecil isunya sehingga bergaduh sakar. Contohnya nak letak Sayyidina ke tak letak Sayyidina, kita katakan ada dua keadaan. Bila nasi dan perkara tersebut macam tu, kita tak payah sebut. Bila dalam keadaan biasa, sebut. Contoh, bila kita azan, tu bila azan, tu bila kata apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tak payahlah sebut asyhadu anna sayyidana Muhammad. Tak payah. Bergerak tu orang azan kita semua dah. Bukan isu warak tak warak, bukan isu maknanya kita tak sayang Nabi. Ni Nabi aja. Nabi aja kita macam tu. Jadi kita ikut. Tetapi kalau kita nak selawat seorang-seorang, nak selawat dalam biasa keadaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak apa. Itu kena beza dua keadaan. Sebab nanti akan ada orang kita dengar cakap, dia kata, "Bah, nampaknya ramai orang kita ni tak betul, bah." Dia rakyatkan apa tu? Orang lain tak sapa makam sayang kat Nabi. Kenapa? Dia tak sebut Sayyidana. Jadi kawan ni pun sebut Sayyidana. Kita kata bagus sebut, tapi tempat ni. Masa kita seorang-seorang sebut, tapi masa kita azan, kita tegaskan kalimah macam yang kita azan macam tu. Macam hadis Nabi sebut macam tu. Jadi dua-dua tak jadi masalah dalam ni. Kita telah bincang panjang, terutamanya yang disebut oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Syafiq, dan kami ceritakan panjang dalam ini, tuan-tuan boleh baca. Yang ke-18, darjat ilmu. Ismail bin Uwais telah menceritakan kepada kami, berkata Malik telah menceritakan kepadaku daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta iza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu.
Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tak menghapuskan ilmu pengetahuan dengan cara mengambil sekaligus daripada hamba-hambanya. Tapi Allah menghapus ilmu pengetahuan itu dengan kematian ulama sehingga tiada lagi orang yang alim. Ketika itu orang ramai melantik ketua-ketua mereka daripada kalangan orang yang jahil. Dan apabila mereka ditanya, mereka memberi fatwa dengan sewenang-wenangnya tanpa berpandukan ilmu pengetahuan, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Tengok tuan-tuan, hadis ni sebenarnya menyebabkan kita rasa gerung. Apa dia? Tak kala manusia maju dengan dunia dan mereka lompang tentang akhirat, maka balanya cukup besar. Kemajuan dunia telah terbukti akan menuju kehancuran kerana nafsu serakah syaitan iblis akan menguasai pembina-pembina tamadun materialisme atau kebendaan ini. Tuan-tuan, ini yang tak dapat dinafikan. Mereka itu kita nampak dengan dasar mereka kapitalis yang kaya sekaya-kayanya, yang miskin merempak sehingga bukan sebuah rumah tapi tempat tidur pun cukup payah nak dapat. Malang 1000 kali malang orang yang seperti ini. Dan ini yang akan berlaku tuan-tuan tak kala ketidakseimbangan. Sebab itu para ulama yang hebat-hebat bila dia pergi ke luar negara, dia akan membawa pulang satu fikrah yang baik. Apabila denyut nadi Islam itu wujud dalam tubuh dia. Sebagaimana almarhum Sayyid Qutb, dia karya buku bertajuk Amerika Allati Ra'aituha, Amerika yang pernah aku lihat. Dia pernah duduk sana dan tengok keadaan sana, dan dia adalah penentang tegar Ikhwanil Muslimin, dan dia adalah orang yang ubbahatul mudud. Jadi orang kata orang tak pandang lah, tapi entah macam mana Allah terbalikkan, akhirnya dia menjadi pendukung tegar Islam sehingga dia syahid di tali gantung. Apa yang saya nak sebut, dia gambarkan mereka tu macam mana. Ini dia tengok. Maksud saya, dunia ni tak kala kita tengok tentang tamadun duniawi semata-mata, dia akan menerima satu noktah lesu tak selesai. Tetapi tak kala disuntik dengan akhirat, maka pada masa itu kita rasa nyaman. Tuan-tuan tengoklah, 2 tempat sudah kita pernah pergi melancong. Cuba pergi tempat melancong di mana terlalu banyak kesan sejarah, artifak-artifak sejarah ribuan, puluhan tahun, ratusan tahun. Apa kita tengok? Baqaya al-aqla. Kita akan tengok kesan-kesan tamadun. Contohnya di Mesir, kita pergi dekat dengan piramid. Kita akan tengok kesan-kesan tamadun. Kesan-kesan yang bersifat kaku, kaku. Apa makna kaku? Tak ada apa satu tengok besarnya, gitunya, hebatnya, gitu. Tapi tidak akan membawa hubungan dengan Tuhan. Tapi bila kita pergi pula contohnya ke Madinah, kita tengok saja Masjid Nabi dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kerohanian kita naik tinggi tu pada Tuhan. Kita mari Masjid Syamuddin ni nak mengalir air mata pun payah. Di sana 8 hari kita duduk tu, hari pergi pun kita menangis, hari balik pun kita menangis, kita duduk sana pun kita menangis. Allah ya Rasulullah. Semayang kita pun roh maknawiyat kita tinggi, sebab pada masa itu hubungan dengan akhirat. Jadi manusia tuan-tuan, tak kala tengok macam ini, maka hubungan dengan akhirat adalah amat-amat penting. Begitu juga dalam masalah ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, apa makna ilmu? Apakah seorang tu dapat dengan tinggi dalam peperiksaan? Dia dapat CJ certificate, dia dapat macam ni. Ilmu ini terlalu maknawi.
Macam kita semua ni, tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan kata ilmu saya berapa kilo? 4 kilo, 2 kilo. Ilmu ni orang tak nampak. Orang tak nampak kan, nampak kan ada kena ropok ni. Banyak orang ropok ilmu. Main pak lori apa benda tak lalu. Ada, dia tak nampak. Ilmu ni tak nampak, tapi ilmu ni pertama orang tahu berdasarkan cara dia bercakap. Dia cakap ilmu ni. Kedua, orang tengok cara tindakan dia. Orang tengok cara tindakan dia. Ni orang ada ilmu. Ini temberang ini tak betul. Itu. Cara dia pun orang tahu dah. Ilmu. Jadi hakikat ilmu sebenarnya apa dia? Kalau kita nak kenal orang tu, orang yang fiqh, orang yang faqih. Siapa orang faqih? Dia jawab masalah ini ada 3 pandangan ulama. Pertama, kedua, ketiga. Pendapat yang pertama gini, hujahannya begini. Pendapat kedua begini dan hujahan begitulah. Dan pendapat yang rajih di sisi saya diam. Ilmu banyak. Ya, itu sejuzu. Ilmu sebenarnya tuan-tuan, bila saya tengok, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh seorang ulama. Dia kata orang yang faqih sebenar ialah orang yang ada 2 sifat. Siapa ada 2 sifat, maka faqihlah dia. Kalau tak ada 2 sifat, maka tak faqih dia. Dan sifat ini hampir payah dalam kaum kita. Sifat yang pertama ialah sifat qanaah, cukup apa yang ada. Tuan-tuan jangan faham maknanya qanaah ni kita tak boleh nega, kita tak boleh kerja, kita duduk rumah pegang tasbih, bukan gitu. Kerja sungguh, dapat banyak, tapi apa yang dapat? Alhamdulillah. Dia tak pergi gerang kat orang, dia tamu, dia curi, dia apa, tak. Cukup alhamdulillah. Satu qanaah. Kedua, dia boleh memaafkan kepada orang menyakiti. Tu berat benar itu. Tak tahan itu. Main dia semua buat kita tak aja buat dia sepak sekali. Dah patutnya ataupun cekek kok sekali tapau roti. Dia buat hati sikit. Tengok. 2 sifat ni tuan-tuan, memang orang tu orang yang faqih. Orang yang faqih dia tahu cara sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ilmu yang kita penting sekarang ialah ilmu akhirat. Ilmu menyebabkan seorang tu bila dia belajar, dia rasa takut ke Tuhan. Bukan ilmu bila dia dapat, dia boleh nak cabar orang lain, nak debat, bukan. Sebab innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ilmu ni makin lama makin payah, makin gersang dalam masyarakat. Orang ramai tapi ilmu sedikit. Orang ramai tapi takut kepada Allah sedikit. Kalau boleh sebelum kita mati tuan-tuan, bangun malam sekali nangis depan Tuhan, ya Allah, aku takut kat Engkau. Sebut kalimah tu, inni akhafullah. Sebut begitu. Seolah-olah kita nak supaya ilmu itu akan jadi sebati. Kita tengok apa-apa benda pun kita tengok. Sebab itulah masalah ilmu ni penting. Kita bimbang kerana tak ada ilmu macam ni. Siapa dia yang pegang jawatan, maka dia akan faraikan harta. Dia kaya, dia dapat duit banyak, keluarganya dapat duit banyak. Orang akan tengok memang dia hebat. Tapi kita lupa bahawa di sana kalau kita tengok satu amanah yang cukup besar. Yang ini yang kita nak terapkan kepada pelajar mahasiswa, mahasiswi.
Tapi kita dimomok, ni terkaya, ni orang kaya, ni usahawan, ni jutawan, ni dia. Tapi jarang kita tengok sisi-sisi akhirat. Apa pengorbanan untuk agama dia. Ini penting tuan-tuan. Sebab kita tengok kalau orang tu dia ada ilmu, dia peganglah jawatan besar mana pun, kita nampak menuju akhirat tu. Kalau dia jadi pemimpin, dia akan cuba jadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ini buku terbaru saya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, saya cuba gagaskan mengikut maklumat yang ada pada saya sedikit ni sebagai mukaddimah. Macam mana nak jadi menuju negara sejahtera sebagai contoh. Jadi apa dia? Semuanya kita nak hala kepada akhirat. Jangan pisahkan akhirat. Hospital kena ada surah besar kat hospital. Bukan surah boleh 2 kaki je boleh mayang 4 orang berebut. Syiah. Hospital ada surah. Oh ada. Surah canggih, orang mayang orang ramah. Orang sakit nak mati, biar mati dalam surah hospital. Biar semangat gitu. Biar macam tu. Menunggu pun tak ada congok ni. Tunggu di hospital dah mayang. Mayang ibadat. Contoh. Kita tengok tempat yang masyhur. KLIA. Kita wujudkan masjid dalam KLIA. Bukan luar. Luar ni mikir tinggal taksi ayah aku nak kira. Kita fahamlah, kita musafir ada wajib mayang tak? Tapi mayang lagi berkat, jatuh ke terbang mati syahid hidup. Ni dak mayang rasa apa benda ni? Soalan boleh buat, benda tu tak buat, prasarana cukup. Alhamdulillah. Barakah. Jadi rugi tu tak jadilah 1.17 bilion. Mungkin untung 1.17 bilion. Contoh. Jadi ini penting. Dia tengok pasar ni tuan-tuan tahulah apa benda. Kena letakkan surau masjid. Imarah biar mereka ingat akhirat. Mereka meniaga akhirat. Mereka berpolitik akhirat. Mereka mentadbir akhirat. Mereka bagi tanah akhirat. Mereka bagi brin akhirat. Semuanya akhirat. Tuan-tuan besar pahala, besar sangat pahala. Ubah sini sikit, niat nawaitu. Kita hidup ni lama mana nak Syekh? Habis lama 60 tahun. Extra 70, extra 80. Lebih pada tu, cucu kata, Tok bila nak mati. Apa tanya laser soalan? Nak bagi pesaka, Tok kaya. Tanya tu. Yang ni soft lah orang. Orang tak mahu lah, kita pun tak mahu lah sampai 80. Kau boleh 75, cukup lah. Tu lebih lah, takut tak sempat aku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebab itu bila ada ilmu ni sudah hilang dalam kamus, ini susah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan satu benda. Kenapa kita tak rasa bahagia? Sebab diri kita tak bahagia, keluarga kita tak bahagia, anak-anak kita tak bahagia, ibu bapa kita tak bahagia, jiran kita tak bahagia, orang kampung kita tak bahagia, orang taman kita tak bahagia, pemerintah kita pun tak bahagia, pemimpin kita pun tak bahagia. Jadi semua pakat tak berapa bahagia, muka masam dia masing-masing. Tuan-tuan, kenapa kita tak bahagia? Kerana kita salah menafsirkan makna bahagia ialah benda. Orang tu ada Audi Q7, oh bahagia Syekh. Orang tu ada bini comel, oh bahagia Syekh. Orang tu ada suami kaya raya baik, oh bahagia Syekh. Orang tu ada anak-anak dapat 5A, 10A, oh bahagia Syekh. Tidak. Sebab bahagia bukan benda. Bahagia asasnya apabila hubungan takwa dengan Tuhan. Itu dia. Yang tu kita sedang temu cari. Yang tu hak sebenar bahagia.
Saya selalu kisahkan seorang perempuan comel, dia pergi bertemu dengan seorang tuan guru. Tok guru, saya dapat semua sekali, orang lain dapat sikit je. Saya Allah bagi cantik, saya Allah bagi suami soleh kaya, Allah bagi anak-anak kan saya cerdik, bijak, comel, cute. Allah bagi harta saya lempah ruah banyak, tapi saya tak rasa bahagia. Tok guru, Tok guru ni jawab apa? Sebenarnya bahagia terletak hubungan kamu dengan Tuhan kamu. Pergi ke masjid, pergi balik rumah, sepertiga akhir malam, semaya, doa, taat pada Tuhan. Dia buat, tuan-tuan. Dalam beberapa hari saja temu Tok Guru, terima kasih, saya baru tahu, baru terima erti kebahagiaan. Lalu dia menyampaikan syair, lam ara sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyya huwa as-sa'idu. Aku tak tengok himpunan harta benda yang banyak sebagai puncak kebahagiaan, tapi orang yang sebahagia-bahagia ialah orang yang paling bertakwa. Itu hak sebenar bahagia. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid-din wa ta'wil. Allahumma jannibna min al-ladzina yastami'una al-qawla hasanah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada dua buku baru. Pertama, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Saya bincang sikit satu lakaran umum tentang negeri sejahtera, negara sejahtera. Yang kedua, Guru Al-Quran Profesional. Yang ini macam mana sifat cikgu, guru. Dan yang ketiga, buku anti hadis yang sedang hangat perbincangan sekarang ini. Wallahu a'lam, termasuk duduk ilmu ini.